Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nurul Muhammad Muizzuddin bin Nurul Azam akan membentangkan isu merokok untuk kursus gaya hidup sihat. Baik, pertama sekali kita lihat definisi rokok. Okey, rokok ini adalah satu produk yang terhasil daripada bahan yang berasal daripada pokok tembakau. Okey, bahan tersebut kalau secara spesifiknya bahannya adalah melalui daun tembakau. Itu melalui beberapa proses pembuatan yang kemudiannya menghasilkan batang rokok yang berbentuk silinder berukuran panjang sekitar 70mm hingga 120mm. Baik. Okey, kalau kita dapat tengok gambar tu, itulah gambar rokok. Baik, World Health Organization WHO melaporkan terdapat lebih daripada 8 juta kematian yang berpunca daripada produk tembakau ini pada setiap tahun. Setiap tahun, lebih daripada 8 juta kematian telah dicatatkan. Daripada jumlah tersebut, 7 juta daripadanya adalah perokok aktif, iaitu perokok orang yang merokok itu sendiri, dan lebih 1 juta adalah perokok pasif. Perokok pasif ni adalah mereka yang tidak merokok tetapi mereka terdedah kepada asap rokok dan terhidulah bau rokok itu. Okay, sebenarnya asap rokok adalah lebih asap rokok yang terdedah ataupun asap rokok yang dikeluarkan adalah lebih berbahaya berbanding asap rokok yang dihisap. Okay. Jadi dapatlah kita lihat rokok ini bukan saja memberi mudarat kepada yang menghisap, tetapi orang yang terhidu asap rokok juga dapat mendapat bahaya ni jugalah. Baik, seterusnya kita lihat apakah faktor isu merokok. Faktor yang pertama adalah pengaruh daripada ibu bapa. Baik, masyarakat sekarang terutamanya bagi golongan lelaki, ramailah perokok daripada golongan lelaki, tidak terkecuali juga lelaki yang sudah menjadi suami ataupun menjadi bapa. Jadi apabila mereka sudah berkahwin, sudah ada anak, jadi bila anak-anak lihat bapa mereka ataupun ada dalam kalangan ibu mereka juga yang merokok, apabila mereka melihat ibu bapa mereka merokok, mereka juga akan ada perasaan ingin merokok juga, disebabkan oleh pengaruh daripada ibu bapa. Baik, yang kedua adalah perasaan ingin tahu yang tinggi. Baik, apabila seorang kanak-kanak ataupun remaja sering melihat orang merokok, contohnya kalau di rumah bapanya merokok, kemudian apabila keluar di mana-mana di tempat awam nampak juga orang lain merokok, ia akan menjadikan remaja ataupun kanak-kanak tersebut berfikir, apa bestnya merokok ni. Ia akan menimbulkan perasaan ingin tahu yang tinggi. Kemudian yang ketiga, pengaruh rakan sebaya. Sekiranya contoh kanak-kanak tersebut bapanya tidak merokok, ahli keluarganya tidak merokok, tapi apabila kanak-kanak tersebut contohnya sudah meningkat remaja dan sudah belajar di sekolah berasrama penuh contohnya, kemudian berjumpa pula dengan rakan-rakan yang perokok, apabila kanak-kanak ataupun remaja tersebut melihat kawan-kawannya ada yang merokok, jadi dia juga akan terpengaruh dengan rakan-rakannya walaupun ibu bapa remaja tersebut tidak merokok. Jadi faktor persekitaran menjadi punca lah. Kalau di rumah puncanya ibu bapa. Kalau contoh di sekolah berasrama penuh, puncanya pengaruhnya adalah daripada rakan sebaya. Kemudian daripada pengaruh
persekitaran ni timbullah perasaan ingin tahu yang tinggi sehingga menyebabkan mereka berani untuk mencuba merokok. Kemudian yang keempat adalah tekanan emosi. Satu kajian telah dibuat yang mana kajian ini mendapati ramai perokok adalah dalam kalangan pelajar-pelajar di peringkat universiti ataupun peringkat tinggilah. Jadi apabila kajian dijalankan, mendapati mereka ini merokok kerana untuk release stres ataupun release tension. Apabila mereka sudah burn out dengan assignment, dengan kerja-kerja kursus dan sebagainya, mereka stres. Jadi untuk menghilangkan stres, mereka merokok. Jadi tekanan emosi ini menjadi faktor yang keempat lah untuk faktor-faktor kenapa orang suka merokok. Kerana dalam rokok itu terdapat satu bahan yang bernama nikotin. Nikotin ini apabila masuk ke dalam badan, dia akan menyebabkan dia akan menyebabkan badan kita mengeluarkan satu hormon yang bernama hormon dopamin. Hormon dopamin ini fungsinya adalah untuk meningkatkan rasa gembira, rasa gembira lah. Jadi itulah salah satu punca kenapa orang suka merokok. Apabila orang stres, orang akan merokok. Itulah salah satu puncanya adalah kerana nikotin. Okey, jadi itulah adalah antara faktor-faktor isu merokok ini. Seterusnya kita lihat kepada kesan isu merokok. Kesan yang pertama adalah memberikan kesan buruk terhadap kesuburan. Baik, pakar kesuburan dan sakit puan di Pusat Kesuburan Sofia, Dr. Saleha Khalid berkata, banyak kajian membuktikan bahawa rokok boleh mengurangkan bilangan sperma sehingga lebih 20%. Dapat pergerakan sperma berkurangan, menjejaskan bentuk sperma dan kadar DNA sperma terjejas. Baik, laporan daripada Dr. Saleha Khalid ni menyatakan bahawa rokok ini boleh menjejaskan kualiti sperma, iaitu boleh mengurangkan bilangan sperma, lepas tu mengurangkan bilangan sperma, mengurangkan pergerakan sperma. Maksudnya dalam setitis air mani, bila dilihat lebih banyak sperma yang tidak bergerak berbanding sperma yang bergerak. Maksudnya air mani tersebut tidak berkualiti lah, disebabkan bilangan sperma yang bergerak ada lebih sedikit daripada yang tidak bergerak. Kemudian menjejaskan bentuk sperma, ada kecacatan lah pada sperma dan kadar DNA sperma terjejas. Itu juga kecacatan lah dalam sperma yang disebabkan oleh rokok. Kemudian tabiat merokok juga boleh menjejaskan kesuburan dalam wanita dan kesihatan kanak-kanak sebagai perokok pasif kerana menyedut asap rokok yang dilepaskan perokok. Jadi bukan saja asap yang disedut oleh perokok, tetapi asap yang dihidu oleh yang bukan merokok juga adalah sangat berbahaya. Sebab itulah rokok ini memang sangat berbahaya kepada masyarakat kita lah. Sangat berbahaya kepada kesihatan. Kerana ia bukan melibatkan diri kita saja, melibatkan diri orang lain. Okey, seterusnya kesan isu merokok yang kedua, meningkatkan risiko penyakit berbahaya. Statistik Kementerian Kesihatan Malaysia menunjukkan bahawa merokok adalah faktor risiko utama bagi penyakit berbahaya dan tabiat merokok ini menyumbang kepada 10% hingga 12% daripada keseluruhan kes kematian di Malaysia. Okey, merokok ni bahayanya merokok ni sehingga boleh menyebabkan meningkatkan risiko penyakit berbahaya. Contohnya seperti penyakit jantung, kanser, penyakit paru-paru dan sebagainya lah. Okey, Kementerian Kesihatan
telah mengeluarkan statistik, iaitu tabiat merokok ini menyumbang 10% hingga 12% kematian di Malaysia. Jadi ini menunjukkan isu merokok ini sangatlah sangat serius kerana 10% kematian saja adalah daripada merokok. Nampak kadar kematian daripada merokok itu sangatlah tinggi. Kemudian kesan nikotin yang terkandung di dalam rokok dapat meningkatkan peluang pembentukan darah beku serta meningkatkan risiko penyakit jantung. Okey, macam tadilah nikotin tadi, dia dapat juga meningkatkan peluang pembentukan darah beku serta meningkatkan risiko penyakit jantung. Jadi nikotin ni sangat tidak baguslah, bahan yang sangat tidak bagus. Tapi tidak dinafikan nikotin ini juga ada digunakan dalam perubatan. Tapi kadar yang digunakan hanyalah sedikit sahaja, sangat-sangat sedikit. Okey. Jadi itu adalah kesan isu merokok. Baik, seterusnya kita lihat apakah cadangan untuk menangani isu merokok. Baik, cadangan yang pertama adalah menyertai program dan kempen berhenti merokok yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan. Baik, selama ini pihak kerajaan telah mengadakan kempen katakan tidak kepada merokok, kempen jauhi rokok. Tapi kempen ini nampaknya tidak banyak memberi impak kerana kadar perokok di Malaysia tetap tinggi dan kadar kematian akibat rokok juga tetap tinggi. Jadi kerajaan telah menjalankan inisiatif atau program berhenti merokok. Jadi sebagai rakyat Malaysia yang sudah menjadi perokok, digalakkanlah, sangat digalakkan untuk menyertai kempen ini, iaitu kempen berhenti merokok yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan. Jadi sekurang-kurangnya jika kita ada kesedaran untuk berhenti merokok, kita sedar yang merokok ini membahayakan kesihatan, tidak bagus untuk keluarga, keturunan, masyarakat dan sebagainya. Jadi kita mestilah ikutlah kempen berhenti merokok ini bagi siapa yang telah terjebak dengan merokok. Tapi bagi siapa yang belum terjebak dengan merokok, jadi janganlah merokok, hindarilah diri daripada merokok. Tapi kepada mereka yang sudah merokok, ikutilah kempen berhenti merokok. Baik, itu cadangan yang pertama. Cadangan yang kedua adalah melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Baik, ini sangat digalakkan terutamanya kepada mereka yang sudah merokok, sudah terjebak dengan rokok ataupun mereka yang tidak pernah terjebak dengan rokok langsung. Okey, ini contoh apabila seorang itu tidak pernah terjebak dengan rokok tapi dia tidak suka melakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah seperti bersukan, tidak suka melibatkan diri dengan program kesukarelawanan, kemasyarakatan, dia akan lebih mudah untuk terpengaruh dengan rokok. Okay, bila dia duduk diam, tak ada nak buat apa-apa, dia akan terfikir untuk merokok lah. Berbanding dengan orang yang suka buat kerja-kerja ataupun buat aktiviti-aktiviti yang berfaedah ini, mereka tidak akan rasa ingin merokok. Okay? Ataupun itu untuk mereka yang tidak pernah merokok. Bagi mereka yang sudah pernah merokok ataupun sudah terjebak dengan gejala rokok, sekurang-kurangnya aktiviti-aktiviti yang berfaedah ini akan mengurangkan rasa ingin merokok itu dalam diri mereka apabila mereka melakukan aktiviti-aktiviti seperti ini. Contohnya bersukan, aktiviti kesukarelawanan, gotong royong dan sebagainya lah. Jadi itulah antara cadangan untuk menangani isu rokok ini. Jadi itu saja pembentangan daripada saya.
Jadi apa yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu adalah daripada kekurangan diri saya sendiri. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.